Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari tu bila keluar video saya tentang Khawarij tu, saya tengok ada komen tu, satu komen tu dia cakap betul kita sedih, dia kata bila baca cerita tentang perang Jamal ni. Sebab perang ni kan berlaku di antara Saidina Ali radhiyallahu anhu kan bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan. So memang perang ni berlaku di antara dua orang yang kedudukan dia sangat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya saya tengok ada seorang tu komen, dia reply pula, dia kata cerita-cerita macam ni jarang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Kan betul sebenarnya, memang cerita-cerita yang berkenaan dengan fitnah ni, lagi-lagi zaman Khulafa Ar-Rashidin dan juga zaman Khilafah Umayyah ni jarang diceritakan. Saya tak pasti kenapa, mungkin ustaz-ustaz nak menjaga reputasi Islam tu sendiri, nak mencerminkan wajah Islam yang bukan berlaku pertempuran sesama sendiri, atau kita panggil sebagai civil war lah. Sebenarnya tujuannya adalah untuk kita reflect akan zaman sahabat, tabi'in, ini golongan salafus soleh tau. Belajar direct dengan Nabi, sahabat ni, dan tabi'in ni belajar direct dengan sahabat, dan juga tabi'in belajar direct dengan tabi'in. Ini orang memang orang yang tinggi keimanan dia. Orang yang macam ni pun boleh terpalit dengan fitnah, apatah lagi golongan akhir zaman yang macam kita ni lah. Kita masuk kepada point dia lah. Saya nak ceritakan tentang kebangkitan Ibnul Ash'ad. Kebangkitan Ibnul Ash'ad ni berlaku pada tahun ke-82 Hijrah. So cerita dia, kita kena kenal terlebih dahulu key person dalam cerita ni, iaitu Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ni dia waktu kecil dia hidup dalam suasana Al-Quran. Kan ayah dia Yusuf sendiri pernah menjadi guru bersama dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kita tahulah, dia seorang mufassirun terkenal, akan bersama juga dengan Zaid bin Sabit, kemudiannya ada lagi Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Ni orang-orang yang mufassirun zaman Nabi. Hajjaj ibn Yusuf ni dia memang seorang yang sangat-sangat cintakan Al-Quran. Dia belajar qiraat Ibnu Abbas ni memang sangat hebat lah. Dia sangat fasih. So Hajjaj bin Yusuf ni, dia tak puas dengan sekadar hidup dekat kota Taif tu. Dia pergi masuk dalam Khilafah Umayyah ni sebagai seorang syurti. Syurti ni kalau kita nak translate direct dengan bahasa kita cakap sebagai polis. Tapi zaman Khilafah Umayyah ni, syurti ni dia bukan sekadar polis, tapi juga dia buat kerja-kerja yang melibatkan semua benda lah daripada Khilafah Umayyah ni. Dia bukan sekadar menjaga keamanan. Setelah 5 tahun dia bekerja sebagai seorang polis lah kita katakan. Waktu ni ada seorang bernama Rawah. Rawah ni bagi tahu kat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, hang vouch dia ni, hang naikkan dia ni sebagai seorang ketua unit. So dinaikkanlah jawatan dia menjadi ketua unit syurti waktu ni. Setelah diberi jawatan tersebut, Khalifah Abdul Malik ni berpuas hati dengan dia punya prestasi. So diberi satu tugasan khas kepada Hajjaj ibn Yusuf ni. Hajjaj ni, dia ni seorang yang sangat brutal, yang sangat tegas. Dia tak tahu sekadar nak seksa orang saja, no. Bagi dia nak bunuh orang tu memang macam makan nasi goreng je lah. Memang sangat brutal, sangat kejam. So diberi tugasan ni untuk ranapkan kerajaan Ibn Zubair yang waktu ini sudah 8 tahun dia membina kerajaan di Hijaz. Kan Hijaz ni kita tahulah dia meliputi Mekah dan juga Madinah. So waktu ni orang Mekah dan Madinah semua berbai'ah kepada Ibn Zubair. Diorang tak berbai'ah kepada Khilafah Umayyah ni. Hajjaj ibn Yusuf pergi bersama dengan 20,000 tentera daripada Khilafah Umayyah pergi kepung kota Mekah. Kota Mekah ni korang bayangkanlah, dia satu kota yang ada hujjaj, ada orang yang nak mengerjakan haji. Kemudian juga ada Baitullah dalam tu, kan diceritakan dalam Al-Quran, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Baitullah ni, dia akan merasa jiwa dia aman, merasa jiwa dia tenang. Ini Allah sendiri yang cakap. Tapi Hajjaj ibn Yusuf ni dia tak kira semua tu. Bagi dia orang yang memberontak melawan khilafah, aku akan hapuskan. So dikepung kota Mekah ni. Dan kota Mekah ni juga kita tahu dari segi geografinya, dia kalau dikepung dia takkan ada supply yang boleh masuk. So bila dikepung selama 6 bulan oleh tentera Hajjaj ni, diceritakan semua pengikut Ibnu Zubair ni dah mula berpaling tadah. Sampaikan orang dah mula makan bangkai dekat tepi jalan. Kan dalam kota Mekah tu orang dah tak boleh nak keluar. Kan keluar mati. Dan tentera ni juga tak cukup dengan kepung, diorang ni menggunakan manjanik atau kita sebut sebagai catapult ni. Diorang baling batu besar untuk masuk ke dalam kota Mekah ni, sampai hancur Kaabah tu nanti. Walaupun nanti diceritakan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni dia baiki semula lah, tapi zaman ni hancur Kaabah tu.
Akhirnya bila Ibnu Zubair nampak pengikut dia dah mula berpaling tadah, dia mula jumpa dengan mak dia. Siapa mak dia? Mak dia Asma binti Abu Bakar. Ni waktu ni Asma ni dah tua. Kan dulu kan kita tahu waktu dia kecil kan, Asma ni pernah bagi makanan kepada Nabi SAW bersama dengan ayah dia Abu Bakar dekat Gua Thur. Inilah Asma ni. Kan waktu ni Ibnu Zubair jumpa dengan mak dia, tanya, macam mana ni wahai ibu? Nak teruskan ke perjuangan ni? So Asma kata, kalau hang berjuang daripada dulu 8 tahun dulu hanya kerana Allah, maka hang teruskan, jangan serahkan diri hang kepada Hajjaj. So keluarlah Ibnu Zubair mula untuk berperang dengan Hajjaj. Tapi nak perang macam mana? Ini 20,000 tentera daripada khilafah yang turun, yang kepung. So mati. Ibnu Zubair terbunuh dalam pengapungan ini, dan kemudiannya mayat dia digantung. Sampailah nanti Ibnu Abbas nampak mayat Ibnu Zubair, dia bagi tahu dekat Khalifah Abdul Malik, kan suruh Hajjaj ni turunkan. So diturunkan mayat Ibnu Zubair ni, kemudiannya dicampakkan ke perkuburan Yahudi. Ni teruk gila Hajjaj ni. So kemudian lepas daripada ni kan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni hadiahkanlah bagi kepada Hajjaj bin Yusuf ni satu hadiah yang orang-orang macam Hajjaj ni sangat tunggu-tunggu, iaitu apa? Menjadi seorang gubernur di Iraq. Iraq ni dia ada satu cerita yang menarik lah. Iraq ni dia terkenal dengan pemberontakan waktu zaman ni lah. So diberikan tugasan kepada Hajjaj bin Yusuf ni untuk jadi gubernur kat sini. So bila dah jadi gubernur, dalam satu khutbah yang pertama dia cakap apa kat orang Iraq? Dia kata, kalau aku suruh korang keluar ikut pintu ni, tapi korang keluar ikut pintu ni, maka halal lah darah korang untuk aku. Kan? Dan kemudian dia cakap, kalau korang baca Quran ikut qiraat Ibnu Mas'ud, maka aku akan pancung kepala korang. Kan nak bayangkan betapa kejam, betapa brutalnya si Hajjaj ibn Yusuf ni. Sampailah satu hari ni bila seorang raja Sejistan, atau hari ni kita sebut sebagai Afghanistan ni, dia mula enggan untuk bayar jizyah. Raja Ratbil ni dia bukan orang Islam, so dia kena bayar jizyah kepada khilafah, tapi dia tak nak bayar. So diarahkan, waktu ni ada tentera, kumpulan tentera yang pertama, yang waktu ni panglimanya adalah Abdullah bin Abu Bakar, untuk mengepalai lah tentera ni. Tapi tentera ni semua mati, disebabkan waktu ni Raja Ratbil ni suruh askar dia racun semua perigi-perigi yang diorang predik kat mana orang Islam nak lalu. So dipendekkan cerita, semua mati ni. Nak balas dendam, Hajjaj hantar kelompok askar yang kedua. Kan kelompok askar yang kedua ni disebut sebagai At-Tawawis, kelompok askar burung merak. Sebab apa? Sebab waktu ni tentera ni dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang cantik. Dan juga panglimanya waktu ini adalah siapa? Panglima dia adalah Abdul Rahman Ibnul Ash'ad. Waktu ni strategi daripada Ibnul Ash'ad ini adalah dengan membina pos-pos atau kubu-kubu dekat wilayah Sejistan tu. Bila dia dah buat strategi ni, dia hantarlah surat bagi tahu dekat Hajjaj ni tentang strategi dia. Tapi bila Hajjaj baca, dia ingatkan si Ibnul Ash'ad ni ingatkan nak puji lah. Tiba-tiba kena kecam. Kena kecam pula dengan Hajjaj. Hajjaj kata, aku dah baca surat hang dan aku dapati hang adalah seorang panglima yang pemalas. Hang seorang panglima yang lemah, dan hang seorang panglima yang lambat dalam nak menjalankan tugasan daripada gubernur ni. So bila baca ni dia kecil hati lah, tergurislah hati dia kan. Dia ingatkan yang dia buat ni dah hebat dah, rupanya kena kecam pula. Ibnul Ash'ad ni dia mula hasut, dia buat satu propaganda untuk hasut semua tentera ni. Kan dia cakap kat tentera ni, korang nak tak aku ni menjadi hang punya gubernur atau pemimpin menggantikan Hajjaj bin Yusuf? So tentera ni cakap, betul, kami rela dipimpin oleh hang kan daripada musuh Allah itu, iaitu Hajjaj tu lah. Propaganda ni diteruskan sampailah ramai ulama yang mula mengikut jejak langkah Ibnul Ash'ad ni dan mula nak bangkit memberontak kepada Hajjaj ni lah. Termasuklah juga dengan Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni dia seorang ulama yang pernah belajar direct dengan Ibnu Abbas. Kan dia seorang murid Ibnu Abbas, dan dia juga join dalam pemberontakan ini. Sebab tu kebangkitan Ibnul Ash'ad ni juga disebut sebagai kebangkitan ulama. Dan dalam pertempuran ni, kan dipendekkan cerita lah. Sebenarnya dia ada panjang lagi, tapi dipendekkan cerita, semua askar-askar Ibnul Ash'ad ni mati dibunuh, termasuklah dengan ulama-ulama ni. Sampai satu hari ni, Hajjaj ni dia pernah jumpa dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang sangat dekat lah. Dia panggil ya Unais. Kan dia nak memperkecil-kecilkan si Anas ni lah.
Dia cakap kat Anas bin Malik, dia kata hang ni dulu ikut Ibnu Zubir, sekarang ni hang ikut Ibnu Ash'ad pula. Kan hang tak malu ke dengan kedudukan hang? Dia mengejek lah si Anas bin Malik ni. So Anas bin Malik ni pun dia hantar surat pergi ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni, pecat Hajjaj ni. So dipecat lah Hajjaj ni kemudiannya nanti, kan. Dan waktu ni diceritakan dalam penjara, waktu sepanjang pemerintahan Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur ni, dia dah bunuh lebih 125,000 orang. Kan korang bayangkan betapa kejamnya dia lah. Sampai dan diceritakan Umar Abdul Aziz kan mengeji, ramai ulama pun yang mengeji Hajjaj bin Yusuf ni. Sampaikan Umar Abdul Aziz pernah kata yang Hajjaj bin Yusuf ni adalah musuh Allah, melainkan kepada 3 perkara sahaja. Dia cintakan Al-Quran, kemudiannya dia cintakan orang yang cintakan Al-Quran, dan yang ketiganya sebelum dia mati, dia pernah berdoa. Dia kata, ya Allah, kan, walaupun sekalian manusia ini merasakan bahawa aku ini adalah musuhmu, aku ini takkan masuki syurgamu, tapi engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, maka kau ampunilah aku. Ini antara doa Hajjaj lah sebelum dia mati. 15 hari sebelum daripada dia mati ni, dia jalankan hukuman mati ke atas Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni dia berdoa waktu sebelum dia dipancung kepala tu. Dia berdoa kepada Allah supaya jadikan nyawa dia sebagai nyawa terakhir Hajjaj ibn Yusuf ni ambil. 15 hari lepas daripada kematian Sa'id ibn Jubair ni, kan, waktu ni Hajjaj ni terkena penyakit dan kemudian dia mati. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang fitnah yang pernah berlaku dalam zaman Khilafah Umayyah. Dia ada banyak lagi. Ada pemberontakan Ibnu Mulhab, kemudian ada pertempuran Al-Harra, kan, yang terjadi waktu ni. So banyak fitnah yang berlaku zaman ni. Sahabat dengan tabi'in ni, diorang ni hidup dalam suasana Islam. Kita tak boleh simply compare dengan keadaan kita hari ni. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.